berbanding dengan manusia ini memang langsung tidak boleh banding. Bukit bukau lebih tegak, lebih teguh daripada manusia. Semua makhluk-makhluk ini tidak mampu dan tidak boleh menerima dan melaksanakan tugas yang penting itu. Manusia tampil untuk menerima dan melaksanakan tugas yang amat mencabar itu. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah menceritakan, katanya, sesungguhnya kami telah aradna, kami bentangkan, kami offer, kami tawarkan al-amanah, amanah ala samawat, kepada semua langit-langit. Langit ada 7 katalah langit, samawat semua langit, wal ard semua bumi, wal jibal semua bukit bukau. Fa abaina ayyahmilnaha, semua mereka dengan mengecil diri, minta ampun, minta maaf, mereka tidak boleh menerima dan melaksanakan amanah itu. Kerana Allah aradna itu tidak mewajibkan tawaran, ada pilihan untuk menolak. Bila mereka semua menolak, makhluk yang besar, bayangkan langit besar mana, 7 petala langit, seluas mana, setebal mana. Satu langit pun kita sebutkan rafa'a samkaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. As-samk, satu makna dia ketebalan, samik makna tebal. Rafa'a samkaha, langit itu kami buat cukup tebal. Satu, dia ada 7 langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bina di atas kamu itu 7 petala langit yang kesemuanya syidad, besar, kuat dan kokoh. Wal ard, sebesar bumi kita ini, dan banyak lagi bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam semesta. Arti maksud dia, semua planet Allah ditawarkan. Wal jibal, semua makhluk yang besar gagah ini tidak sanggup menerima. Wa hamalaha al-insan, tampil manusia Adam dan anak-anak Adam, kita makhluk kecil pada saiznya, mereka lah yang menyanggupi untuk menerima dan melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bagi tahu dah mengapa insan tampil, innahu kana zaluman jahula, kerana insan itu zaluman, ada potensi untuk gemar melakukan kezaliman. Maksud kezaliman di sini yang menanggung amanah, melaksanakan amanah Allah tadi itu, Allah beri kepada mereka status sebagai wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Kalau berjaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka mereka akan disebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila berjaya menjadi hamba kepada Allah, hamba Allah, Allah pelawa mereka wadkhuli jannati, akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaluman, dia tahu dia ada amanah, dia ada tanggungjawab utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menunaikan amanah itu. Itu zalum, amat zalim. Kerana amanah ini bukan sampai tidak boleh mereka tunai. Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu amanah, suatu tugas kepada hamba-Nya kita melainkan yang mereka boleh tunaikan. Okey. Apa dia amanah ini? Amanah ini yang Allah sebut, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu bih kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim. Amanah itu disimpulkan dengan ayat ini. Syara'a lakum minad-din. Allah mensyariatkan, menurunkan, mengundang-undangkan kepada kamu agama Allah. Agama itu Allah sebut dalam ayat lain, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah pilih, istafa, Allah pilih untuk kamu manusia agamanya. Tak payah cari susah-susah. Istafa lakumuddin, Allah pilih agama ini, Allah beri kepada manusia agama, dan agama ini adalah amanah Allah kepada kita. Maka ayat tadi syara'a lakum minad-din, Allah telah menurunkan, mensyariatkan kepada kamu ad-din, urusan agama, bukan pernah. Saya sebut tadi, insan daripada awal Adam tampil menanggung amanah ini, dia tahu dia tidak tanggung seorang. Anak-anak cucu dia mampu tanggung. Kerana tanggung ramai-ramai tidak berat. Kalau seorang saya tanggung memang berat. Itu dikatakan ma wassa bihi Nuha. Bukan amanah ini berlaku sejak daripada insan awal-awalan. Nuh itu menunjukkan kepada Rasul yang pertama ataupun Rasul yang kedua, tapi dia telah sampai kepada peringkat umatnya begitu ramai. Rakyat Islam yang beriman telah ramai, tak beriman pun ada. Wa ma auhayna ilaika, yang kami wasiat dahulu, yang kami turun dahulu, kami turun pula kepada kamu. Wa wasayna, kami wasiatkan kepada Ibrahim, Nabi pertengahan. Nuh mewakili Nabi awal, Ibrahim Nabi pertengahan, dan Nabi akhir. Wa Musa wa Isa, dan kamu Muhammad. Apa dia? An aqimuddin wa la tatafarraqu bih. Hendaklah kamu menegakkan agama Allah. Macam aqimus solat, tunai semayang, tidak sikit, tidak sedikit pun boleh kurang, dan tidak sedikit pun boleh lebih. Kalau aqimus solat itu tertunai,
solat dengan sebaik-baiknya, maka sama istilah aqiduddin, ditunaikan kehendak agama itu dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. Wala tatafarraqu fi, jangan kamu berselisih, jangan berpecah, jangan berbalak dalam perkara amanah ini. Kena faham daripada awal, itu dia amanah Allah, agama Allah yang turun kepada Adam, kepada Nuh, kepada Idris, kepada Hud, kepada Lut, Ibrahim, sampai kepada Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, sampai kepada kita. Semua sama tadi. Semua mereka menanggung yang sama, agama yang sama, menegakkan agama Allah. Jangan kamu berpecah. Dan tengok Allah sebut tu, memang Allah tahu dan memang betul pun kita nampak. Kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Kabura, amat berat untuk diterima, amat besarlah perkara agama ini kepada orang-orang musyrikin. Ma tad'uhum ilaihi, mengajak mereka, nak mendakwahkan mereka kepada agama Allah, nak menukarkan agama mereka kepada agama Allah, nak menerima. Tak terima agama tidak mengapa, nak suruh terima hudud sebagai contoh. Jangan katakan orang yang kafir tak mau terima. Dia yang Islam sendiri pun tak mau terima. Allah sebut kabura alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, amat besar masalah yang kamu bawa ini kepada orang musyrikin. Apa yang kamu ajak mereka, tad'uhum, kamu dakwah mereka kepada Allah, susah. Allah Ta'ala sebut kepada kita, wallahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah telah pilih orang-orang yang boleh menanggung amanah itu, melaksanakan kan Allah Subhanahu Wa Taala itu, orang yang Allah Taala pilih, yang terbuka hatinya, terbuka mindanya, boleh menerima sebagai sesuatu yang amat besar untuk dilaksanakan, ditanggung bersama. Orang yang masuk memperjuangkan itu dipanggilkan wallahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah bagi hidayah, petunjuk kepada orang yang ingin kembali kepada Allah, melaksanakan amanah ini. So amanah ini, walaupun semua orang tahu, penceramah, khatib-khatib Jumaat, tazkirah selalu ulang. Malah kita ambil yang paling mudah sekali. Yang mudah ialah kita tahu, semua orang semua tahu, dan tapi nak hayati baik. Orang semua tahu mengatakan bahawa tujuan ataupun tugas asasi manusia, prioriti dalam kehidupan kita, apakah yang dapat kita fikirkan, kita fahamkan? What is the priority of our job in this particular world? Al-amal al-asasi fi hayatil insan. Amalan, tugas, kerja yang ada priority dalam kehidupan kita ni, apa dia? Itu yang disebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang yang besar sekali, yang utama sekali, nak taat kepada Allah, nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pengabdian dengan makna itulah dia yang tujuan utama. Allah buat kita, Allah cipta kita, Allah ciptakan jin dan makhluk lain illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Abdi dengan makna, dengan mudah kita faham, ibadah itu bermakna khudu'un li awamirillahi musyarrabun bihub.
Yang mana ibadah itu walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi yang kita buat itu khudu'un li awamirillah. Kita tunduk kepada perintah Allah. Walaupun ketundukan itu kecil, sebagai contoh kecil, dia berkata imatatul adza minat tariq. Berjalan, kaki ternampak satu biji batu tengah jalan, ataupun sebiji satu paku tengah jalan, sedia buang azab, benda yang boleh menyebabkan orang sakit, orang luka. Kalau paku tadi boleh tembuskan tayar motor, boleh bawa maut pada orang yang jatuh, ataupun kena kereta, rugi dan sebagainya. Dia buang yang itu, tapi dia buang atas nama imatatul adza. Tapi kata iman itu tambah dan kurang. Paling tinggi sekali tahap iman itu syahadatu an la ilaha illallah. Dia mengaku, dia menghayati tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Iman bawah sekali. Wa adna, iman yang paling bawah atas kehendak iman. Imatatul adza minat tariq. Kita boleh buang sesuatu yang menyakitkan mata orang ataupun menyakitkan orang. Maka termasuk katakan kita nampak tisu, kertas, sampah di jalan ataupun di masjid, di surau, kita buang dia atas nama imatatul adza. Itu tuntutan iman yang paling rendah, dan perbuatan itu ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diberi balasan. Okay. Kerana itu apa sahaja yang kita faham dengan makna taat perintah Allah, itu adalah ibadah. Kalau itulah maka yang dituntut tadi itu, yang besar tadi itu adalah iqamatuddin, menegakkan agama Allah. Soal sampaikah tidak manusia umum untuk meletakkan agama Allah Ta'ala ini yang Nabi sebutkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini dia paling tinggi. Satu sistem kehidupan yang Allah Ta'ala buat kepada manusia ini, dia ya'lu, dia memang tinggi. Tinggi dengan apa? Islam akan tinggi kalau kehendak Allah dalam Islam itu ditegakkan dalam masyarakat. Kalau kehendak Allah, peraturan syariah itu ya, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha. Kami buat kepada kamu syariat, undang-undang dan peraturan Allah, fattabi'ha, hendaklah kamu ikut dia. Apa sebab? Insan umumnya, dia bercakap tentang diri kita. Saya analisakan kenapa majoriti umat Islam boleh dikatakan kurang berminat, ataupun langsung tidak berminat, ataupun menjadi ambil side, dia lawan. Dia tidak mau syariat Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan sebagai sesuatu yang dilaksanakan dalam kehidupan sementara ini. Seorang lagi sekali, mengapa kita dapati satu fakta yang dapat kita sebut dengan mudah. Boleh katakan majoriti, kebanyakan umat Islam ini sama ada tidak faham ke, tak sampai hidayah kepada dia ke, dia tak berminat ke, dia langsung tak nak ke, dia lawan ke, dia tidak mau Islam itu dimartabatkan. Dia tak bagi saham ke arah nak memartabatkan agama Allah. Padahal yang tadi itu, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahulu sampai sekarang, sampai bila-bila.
an aqimuddin, Quran kekal sampai hari akhirat. Mungkin kerana manusia ini secara tidak sedar dia tidak nampak, dia tak boleh nampak, bukan nampak dengan mata ni, tak boleh nampak dengan mata hati dia kehebatan Islam, kehebatan undang-undang Islam, kehebatan syariah Islam. Mana kehebatan Islam itu sendiri pun dia tidak nampak. Kenapa? Mata hati manusia. So, kita ada mata hati. Ini pun kita tidak mengagak dan tidak letakkan sebagai suatu andaian, tapi saya letakkan sebagai suatu fakta yang Quran sebut, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Masalah manusia ni kata Allah dalam Quran, kalau Allah jadikan mereka dalam keadaan buta mata, itu bukan pilihan mereka, tapi takdirnya begitu. Ada orang yang buta mata, pada dalam perut ibu lagi mata dah tidak nampak, lahir ke dunia tak nampak daripada awal. Ada orang yang awalnya nampak, lepas tu kena penyakit maka akhir tak nampak. Yang penting kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, kalau berlaku manusia ini buta pandangan mata dia, itu bukan besar masalah. Walakin yang besar masalahnya ta'mal qulubul lati bis sudur, mata hati dia buta. Kita ada hati, ada mata hati. Kalau mata hati ini dia cerah, dia boleh buat bagi cerah. Dia boleh gunakan mata hati melihat, dengan mata hati dia nampak. Dia tak menggunakan mata hati dia biar begitu, maka mata hati dia buta. Ayat yang lebih jelas, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan sesiapa yang mata hati dia buta, dalam alam dunia ini dia ada mata hati dan mata hati dia buta. Wa man kana fi hadhihi, sesiapa yang dalam dunia ini a'ma, buta mata hati dia, fahuwa fil akhirati a'ma, dibangun di akhirat pun tetaplah mata hati dia buta. Wa adallu sabila, dia adalah orang yang adal, yang paling sesat jalan. Dan kena faham dulu, sebab kalau dah orang itu dia mata dia buta, mata ini buta, sah dalam Quran, sah dalam hadis, semua yang cacat bangun di akhirat tidak cacat. Orang yang buta mata bangun di akhirat maka dia jelek, dibuka sebuka-bukanya. Orang yang cacat pun akan sihat balik. Tapi kalau yang buta mata hati, bukan cacat anggota, buta mata hati itu kerana perbuatan kita membutakan mata hati kita, maka di akhirat akan jadi buta juga. Wa adallu, dialah orang yang paling sesat jalan, sabila. Tengok ayat lain, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Itu ayat yang menjelaskan bila orang yang buta mata hati dia, buta mata hati dia, walaupun jelek mata zahir, mata nazrah ini, kalau wa in tad'uhum ilal huda, wahai Muhammad, kalau kamu ajak kaum kamu kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasma'u, mereka tidak respon, mereka pulau kamu.
Mereka tak mau dengar kamu. Mereka itu macam Nabi Nuh itu. Sama juga. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nuh kata, setiap kali aku mengajak kaum aku kepada Allah, ajak beriman dengan Allah, dakwahkan mereka cakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala, ajak beriman, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, dia tutup telinga. Cuba bayang tengok kalau kita, macam saya bercakap, seorang tutup telinga, saya mati. Kalau seorang ni kesemua tutup telinga, bukan tutup telinga saja, wastaghshaw siyabahum, dia selak kain. Selak kain kalau pakai underwear tak apa, boleh tahan. Tapi dah, cuba kita bayang tu, itu contoh kepada orang yang mata ini dia celak, dia nampak Nabi Nuh, tapi mata hati dia buta, dia tak nampak kenabian Nabi Nuh. Sama tadi ayat akhir saya baca tu, wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu wahai Muhammad mengajak kaum kamu, berdakwahkan kaum kamu kepada Islam, la yasma'u, mereka tak mau respon, dengar pun tak mau, cuma tak sampailah bubuh telinga dalam bubuh jaki dalam telinga, paling buka lagi. Wa tarahu, bukankah kamu nampak mereka yang zuruna ilaika, kan mata mereka semua terbeliak mendengar, melihat kamu sedang berbicara apa mereka kan, ya, wahum la yubsirun, mata ini mereka melihat kamu, mata hati mereka tak nampak kenabian kamu, kerasulan kamu, benarnya kamu Rasulullah, itu yang mereka tak nampak. Tengok macam contoh yang kita orang yang buta mata hati, apa yang tak sampai kepada Abu Talib itu tentang Muhammad SAW. Muhammad anak saudara, dia tinggal bersama dengan dia, bukankah dia sendiri, pengalaman dia sendiri dia telah bawa. Orang cerita Muhammad ini bila keluar ada awan melindungi dia lah, itulah ini, macam-macam dia cerita, tidak terai. Dia bawa Muhammad sebelum menjadi Nabi, umur dia 12 tahun, dia jangan sekolah sekarang. Abu Talib bawa Muhammad umur 12 tahun pergi ke Syam. So Syam, istilah ketika itu, Syam ketika itu 4 negeri itu, Palestin, Jordan, Syria, Kuwait, Palestin, Jordan, Syria. Okey, semua itu ialah dipanggil Syam. Abu Talib bawa kafilah perniagaan, Nabi berniaga di Syam dengan membawa Muhammad sama dengan mereka. Budak 12 tahun bawa tengah padang pasir dengan meredah berapa hari nak sampai dan sebagainya. Dah. Dia nak tengok apa dia keistimewaan yang orang sebut tentang Muhammad, aku nak tengok sendiri. Sepanjang dia berjalan itu ada awal diikut dia, melindungi semua kabilah. Sampailah mereka ke Basrah Iraq sekarang. Sampai ke Basrah, ada